Alright. Kita nak bincang sedikit tentang komunikasi. Ya. Um, apakah komunikasi yang berkesan apabila kita counseling ya? Counseling. Alright. Dan ada orang mengatakan bahawa komunikasi adalah satu proses. Dia proses lisan ataupun bukan lisan ya, secara bercakap ya, yang mempunyai satu hubungan agape ya, yang membolehkan dua atau lebih orang mengenali satu sama lain dalam kebenaran dan kasih pada tahap kehidupan rohani, mental dan fizikal. Alright. Ini istilah begini memang biasa tentang komunikasi, tetapi kerana kita sebagai Christian counselor ya, kita juga tumpu pada uh, apa tu kerja-kerja Roh Kudus dalam hidup seseorang ya, dan kita juga inginkan mereka meningkat ya dalam tahap kehidupan rohani mereka, bukan hanya sekadar mental ya. Ada orang ada problem dengan fizikal, oleh itu mereka pun mencari counseling fizikal, kerana mereka terlalu makan banyak ataupun ada sakit ya, kencing manis ya. Di negara-negara barat, counseling ini sesuatu yang biasa ya. Health counsel, apabila orang mengalami masalah kesihatan, mereka ada counselor ya. Apa jenis barang pun mereka ada counselor. Itu memang biasa bagi mereka lah. Ya, Malaysia belum lagi ya. Kita sekarang meningkat ya, tetapi belum lagi sampai tahap yang tiap-tiap hal pun mencari counselor. Tak ada. Tapi di negara barat, terutamanya di Amerika, itu memang biasa ya. Menjadi seorang counselor di Amerika, mereka boleh cari makan. Di Malaysia belum lagi. Hanya kes-kes yang serius sahaja kita pergi counselor ya. Tapi meningkat dalam gereja, kita dah nampak banyak kes, dan banyak kali orang menafikan masalah mereka. uh, Mereka hanya cari counselor apabila kes dah menjadi teruk sangat ya. Oleh itu ya, kita di sini kita belajar dulu ya, dan kita perhati, dan saya harap ya kita dapat perhati jemaat-jemaat ya. Kita boleh memberi galakan pada mereka, walaupun kita bukannya duduk dengan mereka counseling setengah jam, 1 jam ya, tidak ya, mungkin kita hanya perlu duduk dengan mereka, memberi galakan, memberi supaya Roh Kudus akan memberi kita, allow the Holy Spirit to speak to us, menolong kita ya. Right. Dan apakah ciri-ciri komunikasi yang efektif? Right. Boleh tak ada sesiapa yang tolong kita baca di sini ya? Johnny, boleh tolong baca tak? Boleh, Pastor. Yep. Efesus 4 ayat 15 hingga 16.
Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertemu di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertemuannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kenapa kita mengatakan bahawa counseling itu penting? Cara-cara kita berkomunikasi penting kerana kita semua tubuh Yesus. Ya, itu oleh itu kita kena mengambil berat ya tentang uh, tubuh tubuh Yesus dan anggota-anggota badan Yesus yang lemah ataupun yang sakit ya, dan perlukan rawatan, dan kita boleh melakukan sesuatu ya untuk menolong mereka. Ya. Dan kita nak tengok karakter-karakter ya. Macam mana ciri-ciri karakter-karakter untuk komunikasi yang efektif. Nombor satu, biarkan ia ringkas. Right? Ringkas. Rebecca, boleh tolong baca Amsal 15:4. Sekejap ya, Pastor. Uh-huh. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Okey. Teruskan 26, 22. Sekejap ya. Amsal 26 ayat 22. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Tengok di sini dia mengatakan bahawa perkataan-perkataan kita janganlah kesat sangat ya, lemah lembut. Biarkan ia ringkas. Ya. Jangan terlalu kompleks. Wah, cakap terus ya, terus terang, terus pada apa yang kita nak bercakap. Kalau tidak, orang akan salah faham. Kalau kita katakan Tuhan mengasihi mereka, katalah Tuhan mengasihi mereka. Janganlah beritahu Tuhan buat ini, buat itu. Apa yang kamu cakap? Ya. Dan ada kalanya kata-kata kita itu kesat. You know, tidak memberi don't encourage, tidak encourage ya, tidak memberi galakan pada orang ya. Dan juga ramai orang ya, mereka juga ya kalau boleh inginkan jawapan daripada kita, apa yang harus saya lakukan? Biasa kan? Ya, oh, kamu harus buat ini. Itu biasa. Ya, tapi kita juga belajar bahawa kita tanya soalan supaya mereka tahu cara-cara mencari jalan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bukan hanya sekadar bergantung pada kita semua. Oleh itu, apa yang kamu beritahu pada mereka mestilah ringkas. Nombor dua, ia mesti realistik. Benar. Esther Kayati, tolong baca kedua-dua ini ya. Amsal 21, 22 dan juga 26, 4. Ya. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bab 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan mereka. Nampak? Alright. Kebodohan dia guna. Okay. Alright. Ada kalanya orang pusing. Jangan seperti mereka. Tapi beri mereka apa yang benar. Apa yang kita beritahu bukan sekadar ringkas,
ya, tapi benar yang mereka boleh lakukan, ya. Bukan memberitahu mereka apa yang mereka suka dengar, bukan, tapi beritahu mereka apa yang mereka harus dengar, ya. Kerana ramai orang ataupun semua orang, ya, kita uh, pandangan kita, ya, ialah mengikut pengalaman. Pandangan mengikut pengalaman, ya. Saya memberi misalan, ya. Kalau kita pakai cermin mata, ya, macam ada yang pakai cermin mata, Esther lah, lagi siapa pakai cermin mata, Sani ya. Rebecca lah pakai cermin mata lah, Sani juga kan ada. Lagi Lulai lah, ya. Katakanlah kamu yang pakai cermin mata, okey, sekarang cermin mata tak ada warna kan. Kita nampak terus, betul. Kalaulah cermin mata berwarna biru, gelas itu cermin itu biru, apa yang kamu lihat semua biru, betul tak? Kalau merah, apa yang kamu lihat semua merah. Ya, itu terpulang pada pandangan anda, ya. Esther, kalau cermin mata Esther pakai mat merah, Esther pun kata, tengok dunia ini merah. Rebecca kata, bukan, dunia ini biru. Tengok saya tengok semua biru. Tengok, ya. Tak ada yang benar, tak ada yang salah. Tak betul salah. Itu terpulang pada pandangan anda, ya. Oleh itu, kalau kita nak kebenaran realistik, kita kena keluarkan cermin mata kita ataupun frame, ya, dan tengok hal secara realistik yang benar. Oleh itu, cara-cara kita berespondan dengan orang itu pun penting juga, ya. Jangan biarkan mereka tengok dari pandangan dari sudut mereka, tapi tengok di sudut yang benar, supaya apa yang kita beritahu tak akan songsang lah, distorted, ya, tak ada yang salah. Ya, right. Dan juga apa yang kita berkomunikasi mesti konsisten, selaras. Kita akan bincang, alright. Mungkin saya Lulai boleh tolong baca Amsal 26, 18 dan 19. Okey, boleh Pastor, boleh. Yap. Amsal 26 ayat 18 dan 19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdayakan sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Tengok, dia tak ikhlas, tak ikhlas, betul tak? Gurau aja. Wah, macam ni. Mulut cakap satu, ya, hati berlain, lain pula. Tak selaras, tak konsisten, ya. Biarkan apa yang kita kata dan dalam hati sama juga, supaya orang boleh mempercayai kita, kan. Kita tidak mahu mereka rasa ditipu, they feel cheated, ya. Tak, kita mahu mereka tahu bahawa apa yang kita
ingin beri pada mereka ialah untuk menolong mereka. Ya, oleh itu kita kena ikhlas dengan apa yang kita katakan. Ya, dan juga kita harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk mendengar. Ya. Okey. Ana boleh tolong baca Amsal 18:13. Okey, Pastor. Hmm. Amsal 18:13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Oh, sorry. Correct 13 ya. Ya. Okey. Ya. Boleh tolong baca lagi? Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Tengok, ada orang sebelum tanya cepat mereka masuk, belum lagi habis tanya dah masuk macam mana nak faham. Itu tanggungjawab. Satu tanggungjawab ialah tentang kita ialah kita harus bertanggungjawab untuk mendengar. Responsible to listen as a listener. Kita harus mendengar. Hanya apabila kita mendengar seluruhnya, baru kita faham tentang masalah orang-orang. Ya, masalah mereka. Dan juga perasaan. Itu yang mungkin yang kita katakan menyampuk bukan menyampuk Ya, the cut in Apa yang kamu kata? Ayo, belum habis lagi Ya, kan? Dan juga ada kalanya kita tak ada tanggungjawab. Orang beritahu, tak lah, bukan masalah itu, bukan beginilah. Ya, kenapa kamu ingatan begini dan negatif lah, bodoh lah, kenapa lah. Ya, kita tidak, tanggungjawab kita bukannya untuk membangun atau memberi galakan. Malah kita rendahkan mereka. Ataupun kita katakan mereka berdosa. Wah, begini ke you? Alamak. Kalau kamu tidak minta maaf pada Tuhan, Tuhan tidak akan memaafkan anda. Akan masuk dalam neraka. You. Teruk. Ya. Provoke mereka. Ada yang kita katakan provoke guilt. Guilt. Ya. Rasa bersalah. Wah, teruk betul. Ataupun kita rasa shock begini. Ayo. Right? Ataupun kita marah. Kita attack orang. Attack. Tidak. Tanggungjawab kita sebagai pendengar ialah dengar untuk faham, dan apabila kita faham, kita cari penyelesaian bersama-sama dengan mereka untuk mendapat bantuan supaya mereka akan ubah, mereka akan tumbuh. Ya. Tanggungjawab kita untuk mendengar. Dan juga kita menjadi orang yang boleh dipercayai. Fadlis boleh tolong baca kedua-dua ayat ini, 18 Amsal 18:4 dan 20 ayat 5. Oke, saya cari si Amsal dulu. Oke, Amsal ayat 4. Udah dengar suara? Oke, Boleh? Amsal 18 ayat 4. Perkataan orang boleh merupakan sumber hikmat yang dalam seperti laut dan segar seperti air yang mengalir. Amsal 20. Amsal 20 ayat 5. Pikiran manusia bagaikan air di perigi yang dalam, tetapi orang yang berpengertian dapat menimbanya. Orang yang memberi peringatan, ya.
Okay. Ya. Orang yang Anda counsel mesti mempunyai perasaan bahawa mereka boleh mempercayai Anda. Hanya apabila mereka mempercayai Anda, mereka hanya boleh berkongsi. Mereka mungkin akan memberitahu Anda hal-hal yang begitu peribadi. Kerana mereka tahu ya Anda akan tidak akan memberitahu orang lain. Kerana mereka mempercayaikan Anda. Ya. Itu memang penting ya sebagai seorang counselor. Ya, supaya orang akan lebih percayai dan berkongsi dengan anda dan juga mereka percaya mereka boleh belajar sesuatu dari anda. Ya, maupun memberi jawapan ataupun tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan diri mereka, soalan-soalan yang mereka boleh memberi jawapan. Ya. Kerana kita lebih fokus, kita mengambil berat tentang masalah mereka. Ya. Alright. Pastikan orang boleh mempercayai pada anda. Ya. Dan juga kita mesti mempunyai hati yang ingin belajar. Glory, tolong baca ya, Amsal 16:32. 23. Okay, Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ya, bibir lebih meyakinkan, memberi sesuatu yang boleh menolong orang. Ya. Kalau kita mempunyai peringatan yang ingin belajar, kita boleh belajar sesuatu, orang boleh mengajar. Ya. Sebenarnya komunikasi ini kena dipraktikkan. Ya, kita kena belajar cara-cara berkomunikasi dengan lebih elok. Adakah orang senang dengan cara-cara anda berkomunikasi? Ya, mereka senang dengan ya. Ingin belajar. Ya, berkomunikasi. Dan juga berpengalaman. Kim, tolong kita baca Amsal 6, 12, 14 dan juga 12, 17 dan 19. Amsal 6. Pastor. Ya. Oh, hilang. 6. Amsal 6 ayat 12. Seorang durjana dan seorang manusia yang tidak berguna berjalan ke mana-mana dengan mulut mungkar. Dia mengenyitkan matanya, memberikan isyarat dengan kakinya dan berisyarat dengan jarinya. Dengan tipu muslihat yang menulari hatinya, dia sentiasa merancang kejahatan, menimbulkan pertengkaran. Amsal 12. Amsal 12 ayat 12. Saksi yang bercakap benar menyatakan apa yang betul, tetapi saksi dusta mengucap tipu daya. 18. Ada orang yang kata-katanya terburu-buru, laksana tikaman pedang, tetapi lidah orang bijaksana membawa penyembuhan. 19. Bibir yang mengucap kata-kata benar akan tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya bertahan sekejap mata. Di sini kita ingin berkongsi, mengatakan bahawa seorang yang ingin counsel mesti mempunyai pengalaman untuk counsel, bukan
bukan pengalaman yang mereka alami ya. You know? Kalau kita katakan ada masalah suami isteri. Oh, datang pada saya. Jangan risau, saya pun mempunyai masalah dengan isteri saya. Alamak, bukanlah. Tapi mempunyai pengalaman apakah cara-cara untuk berkaunsel, menolong mereka yang mempunyai masalah-masalah begitu. Pengalaman. Oleh itu kita selalu belajar. Itu memang yang saya ingin katakan. Ya, kita kena selalu belajar. The heart of learning, mempunyai keinginan untuk belajar. Apabila kita belajar cara-cara bercounseling, kita mempunyai pengalaman. Ya. Apakah cara-cara berkomunikasi yang lebih efektif? Nombor satu, kita tanya soalan. Ya, kita dengar. Ya, kita tanya soalan, kita dengar. Ya. Selalu tanya soalan. Itu memang penting. Kerana apabila mereka menjawab, kita tanya soalan untuk faham ataupun tahu. Ya. Kita tanya soalan untuk faham, kita tahu apakah masalah yang mereka hadapi dan kita dengar. Biasanya ya, bagi saya apabila orang cakap, saya tulis. Kerana saya selalu lupa. Saya tulis. Oh ya, okey, begini. Dan untuk faham dengan lebih jelas, saya tanya lagi soalan. Tanya. Supaya lebih jelas apa yang mereka lalui. Selepas mendapat penjelasan dan pemahaman yang lebih cerah, ya, baru kita mengesahkan apa yang dikatakan ataupun membuat keputusan. Saya mengesahkan, ya, adakah anda mengatakan begini? Adakah itu yang anda katakan? Bla bla bla. Berkata ya. Begitu. Ya, baru kita cari penyelesaian. Ya, itulah cara-caranya. Okey. Ada siapa ada soalan? Okey. Kalau tidak, kita tengok dalam Amsal. Siapa masih ingat apakah Amsal 3:5-6? Mungkin kita ada seseorang yang tolong kita baca ya. Siapa belum baca lagi? Mother yang tak boleh. Sani ada tak? Ada, Pastor. Okey, tolong baca Amsal 3:5-6. Amsal 3. Oke, baik. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Apabila kita menggunakan Amsal 3-6 yang mengatakan bahawa kita harus percaya pada Tuhan kan? Ya, apa yang kamu terjadi penlibatan sesiapa pun kita juga harus percaya pada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan kita pada Tuhan bukan sekadar minda. Ya, tetapi seluruh tubuh kita.
Every part of us. Ya. Kita harus percaya pada Tuhan. Apabila anda menolong seseorang, kita harus memberitahu mereka bahawa mereka harus percayalah pada Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan boleh dipercayai. Betul tak? Ya, Tuhan pencipta segalanya dan dia boleh melakukan. God is able. Kerana Tuhan boleh lakukan, oleh itu kita boleh percaya pada dia. Ya, yang Tuhan dapat menolong kita walaupun kita mengalami apa hal. Dan kita jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, bukan pengertian saya sendiri. Ya. Tapi kalau saya bersandar pada pengertian diri saya akan menyelah. Tak boleh lah, mana saya boleh lakukan bla bla bla. Ya. Alright. Tapi Tuhan dapat menolong saya. Ya. Dan kita boleh tanya soalan semacam, apakah masalah ni? Apakah masalah? Apakah cara-cara boleh menolong saya? Ya, dan mungkin kita harus tahu apa yang kita alami. Bukan hanya sekadar untuk menyelesaikan masalah, tapi kita harus tahu apakah masalah kita. Apabila kita ya sebagai counselor ya, kita bertanya soalan pada mereka, apakah masalah, mereka dapat fokus itu masalah mereka, baru mereka dapat mencari penyelesaian. Ya, cari penyelesaian. Mereka mesti tahu masalah mereka. Dan Tuhan itu adalah apa tu? Akuilah dia dalam segala lakumu. Acknowledge him. In all your ways, acknowledge him. Akui dia. Ya. Tahu bahawa Tuhan memang Tuhan di dalam hidup saya. Dalam segala hidup saya. Apabila saya berdoa, saya berpuasa. Ya. Apakah cara menjadi puas? Saya okey. Apa yang harus hindar? Saya juga berpengalaman, ramai orang mengalami masalah kerana mereka hanya bergantung pada peringatan mereka sendiri, pengertian mereka, pengertian. Ya. Mereka lupa tentang kehebatan, hebat. Tony, dahsyat lah, dahsyat. Ya, dahsyat. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dahsyat, Pastor. Dahsyat. Ya, ramai orang mereka lupa tentang kehebatan Tuhan kerana mereka mengguna pengertian diri mereka. Oleh itu, mereka akan cuba menyelesaikan masalah mereka menggunakan pengertian diri mereka sendiri. Dan banyak kali mereka jatuh. Jatuh. Dan lepas tu give up. Ya, menyelah. Ya. Tapi apabila kita akuilah dia dalam segalanya kita beri pada. Kalau kita berjaya ya mengakui dia dalam segala yang apa saya lakukan, saya mempunyai kejayaan dan kemenangan. In all your ways acknowledge him. Ya, menang. And he will make your path straight. Itulah kemenangan. Dia meluruskan jalan. Okay? Oleh itu apabila kita berkounsel pada orang, guna Amsal 3
ya, pasal 3, 5, ayat 5 dan 6. Betul mereka bahawa Tuhan boleh dipercayai. Itu mengambil faith, keimanan. Ya. Kalau tidak kita stres. Soalan, ada apa soalan? Nanti ya, Karina, nanti baru kita bincang soalan Karina. Okey. Kalau tak ada soalan, nanti sekarang kita break untuk kumpulan-kumpulan dan bincang dalam kumpulan. Terangkan satu keadaan atau situasi yang mengganggu anda. Faham? Okey. Bincang dengan kawan-kawan anda dalam kumpulan. Ya. Satu situasi ya yang mengganggu anda. Boleh ya? Faham? Okey, 10 minit. Ya. Johnny, tadi bilik apa? Apa Ustaz? Tadi bilik apa? Kumpulan? Tak apalah ayah. Mana-manalah. Recording in progress. Saya nak katakan bahawa tiap-tiap di sini ya kita pernah ada bapa lah kan dalam hidup kita. Ya, bapa saya dah meninggal, tapi saya masih ingat bapa saya, pengalaman saya dengan bapa, ya. Nah, kalau kamu nak menjadi seorang counselor, kamu harus mengambil role lah, ya, peranan sebagai seorang bapa, mendengar. Kita harus mendengar. Kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling berdoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar yang dinaikkan ya, dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. No? Confess to one another sin. Pray for one another. The prayer of a righteous man, is powerful. James 5:16. Kita berdoa. Sebagai bapa, kita mendengar dan tanya soalan. Bapa. Bapa. Dan juga membawa pemaafan. Sebagai seorang bapa. Alright? Terutamanya menjadi seorang pendengar. Alright? Itu mesti menjadi tujuan kita, mendengar. Dan kita juga berdoa untuk mereka. Kalau mereka rasakan mereka inginkan doa untuk keselamatan ataupun pemaafan, kita berdoa untuk mereka. Supaya mereka faham, mereka tahu bahawa Tuhan sebenarnya memaafkan mereka. Dan Tuhan memang mengasihi mereka. Mereka harus faham. Ya. Nombor 2, dia juga sebagai seorang gembala. Seorang counselor yang baik ialah seorang gembala. Ya. Kamu semua tahulah apakah peranan seorang gembala. Ia membaringkan aku di padang dan berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Dan juga membawa minyak, oil. Ya. You lead me, Inggris di Psalm 23 you lead me beside still water, you anoint my head with oil. Ya. Nah, sebenarnya gembala, satu tugas gembala ialah membawa domba-domba ke air yang tenang, still water. Domba-domba tidak minum air di air yang kasar. Tidak ya. Tenang aja. Ya.
Dan itu domba-domba. Oleh itu, kita sebagai gembala, kita membawa orang datang pada air yang tenang, menenangkan mereka, fikiran mereka. Kalau mereka runsing, kalau mereka kacau, terlalu kacau dalam fikiran mereka, memang mereka tidak dapat membuat keputusan yang baik. Tidak. Nombor satu, kita membaringkan mereka. Padang. Kenapa? Padang untuk makanan. Ataupun rehat. They need to rest. Rehat. Air, minuman, minyak. Teka-teki. Kenapa minyak? Siapa tahu? Gembala-gembala, mereka menaruh minyak pada domba-domba. Kenapa? Siapa tahu? Siapa dapat jawab soalan ini, saya bagi 2 extra point. Ada? Siapa tahu? Bukan minyak wangi ya. Apa soalan tadi, Pastor? Ah? Apa soalannya tadi, Pastor? Okey, kenapa gembala-gembala mereka menaruh minyak, anointing, anoint them with oil. Kenapa menaruh minyak pada domba-domba? Kenapa? Teka-teki. Untuk memberkati. Pastor, Ya. untuk menghalau parasit yang akan bertelur. Sebenarnya untuk membunuh kutu. Ya. Itu secara fizikal. Glory, kamu tidak salah, itu secara rohani lah. Alright, secara fizikal ialah membunuh kutu. Nombor 2 ialah untuk menjaga badan domba. Itu tujuan. Sebenarnya badan domba kotor tak? Bulu-bulu memang kotor. Yang kita tengok di tempat sini mereka sudah bersihkan, mereka guna Clorox semua dah bersihkan. Pada masa dulu gembala-gembala, domba-domba, badan mereka kotor dan banyak kutu. Macam apa yang Kim katakan, banyak parasit Dan bukan hanya sekadar parasit ataupun kutu, dan kutu itu akan membinasakan domba-domba. Mereka menghisap darah domba-domba. Alright. Dan ada kalanya kutu-kutu ini yang menghisap hidup kegembiraan kita, our joy in the Lord. Kutu-kutu ini menghisap joy dan memberi penghinaan, kemarahan, all those things against hatred, nak membunuh diri, membunuh orang, vengeance, revenge, sesuatu yang tak elok. Dan minyak akan membersihkan fikiran kita, mental. Dan juga Glory katakan kan, urapan. Oleh itu kita counselor, kita sebagai seorang gembala, kita harus berdoa pada mereka, bahawa Roh Kudus datang untuk mengurap dan membawa mereka ke air yang tenang. Alright? Saya masih ingat Carolina. Carolina tadi ada tanya soalan. Mungkin sekarang boleh tanya? Carolina? Masalah Carolina sekarang kerana online dia tak dapat masuk lah. Saya tak tahu dia masih ada. Caroline sudah keluar. Okey. Tak apalah. Ada siapa lagi ada soalan? Tidak. Dan seorang counselor juga
mengambil peranan sebagai seorang bidan, midwife. Ya. Kenapa? Kerana setiap kali, ya, memang apabila kita nak menolong orang, ya, mereka nak, ya, melahirkan sesuatu yang boleh membantu mereka, kan? You know, they want to get out of the problem. Mereka nak keluar dari masalah mereka, tapi mereka tidak tahu macam mana. Ya, oleh itu kerja kamu ialah menolong mereka. Okey, memberi mereka idea yang baru, memberi kesedaran, you know, bakat ataupun nafas baru. Itu tugas anda sebagai seorang bidan. Ya, lahirkan idea yang baru. Mereka tidak tahu cara-cara untuk melahirkannya. Kamu tolong mereka. Ya, memberi mereka idea baru. Cubalah buat begini. Oh, boleh ya? Tak tahu, mungkin kita boleh cuba. Memberi mereka kesedaran. Tak boleh lah, saya tak ada guna lah, saya tak guna langsung lah semua. Oh tidak, mungkin kamu fikir lagi, mungkin kamu boleh cuba. Kami dari sini nampak bakat-bakat anda boleh buat begini. Tak boleh lah, saya tak ada guna lah semua. Jangan kata tak boleh, fikir lagi, think again. Ya, mungkin dapat menolong anda. Ya. Soalan? Dan juga kita sebagai seorang pelaksana, executor. Kenapa kita pelaksana? Kerana kita boleh membantu mereka melakukan sesuatu. Dan juga menghalau yang tidak diingini. Biarkan orang-orang yang kamu counsel tahu bahawa anda bersama-sama mereka. Ya. Jangan sekali-sekala mereka ingatkan kamu, itu bukan saya punya hal. Your problem is your problem. Masalah you bukan masalah saya. Saya cuci tangan, wash my hand. Jangan. Ya. Jangan sampai begini. Tapi menolong mereka. Membantu mereka menghalau sesuatu. Ya. Membantu mereka untuk melakukan sesuatu. Ramai orang, mereka inginkan melakukan sesuatu tetapi mereka takut. Mungkin mereka takut gagal. Ya. Tapi kamu, ya, sebagai seorang counselor, kamu menolong. Jangan takut. Mari kita buat bersama-sama. Mungkin mereka tahu bahawa mereka bersama-sama, baru mereka lakukan. Dan juga kamu sebagai seorang pengarah rohani. Ya, semacam seorang spiritual conductor. Kamu dengar, ya, yang pentingnya kamu dengar dalam semua aspek, semua sudut. Jangan hanya dengar satu hal saja, tapi dalam segala sudut, supaya dapat, ya, melihat dengan lebih objektif lah. Ya, objektif, bukan hanya dalam satu sudut saja, tapi dalam berbagai sudut. Dan last kali, ialah kamu adalah ibu bapa mereka. Sebagai counselor, kamu adalah ibu bapa mereka. Apakah tugas-tugas seorang ibu bapa? Melindungi mereka. Ya. Apabila mereka berkongsi dengan anda menolong dia. Jangan buat begini. Ya. Kalau kamu buat begini, kamu akan binasa, bla bla bla. Ya. Mengajar mereka.
Kalau tidak macam mana? Okey, buat begini. Membaca Alkitab lah, berdoa lah, uh, uh, apa tu, cari pengalaman yang baru lah, bla bla bla. Selalu mengeratkan dan membawa kasih. Saya percaya di sini ada ramai ya, kita di sini ibu bapa. Ya, kita faham ya, anak-anak kita. Alright, bukan semua anak-anak kita malaikat lah. Kan? Ya, kita kena mengajar mereka. Ya, kita kena membimbing mereka. Dan juga disiplin. Ada kalanya disiplin ini saya tidak mengatakan tentang punishment lah. Apa tu punishment lah? Punish apa tu? Hukuman pastor. Hukuman. Ya, itu bukan yang saya katakan ya, disiplin ialah kita harus memberitahu mereka kena disiplin dalam membaca Alkitab lah, berdoa lah, hidup dengan elok lah, jangan kalau mereka menghisap rokok, berhenti merokok lah, kalau mereka berjudi, berhentilah berjudi ya, bla 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 semua. Ya. Mereka kena tahu. Alright. Soalan?